So guys, ini dia Samsung Galaxy S22 Ultra yang terbaru, dan dalam video kali ini aku akan kongsikan pendapat aku setelah lebih seminggu menggunakan Galaxy S22 Ultra sebagai phone utama harian aku. So, pertama sekali, kalau kita tengok balik apa yang Samsung tawarkan pada Galaxy S22 series kali ini, memang kita boleh nampak banyak perkara yang positif. Lagi untuk yang versi Ultra ni, perubahan yang memang sangat drastik daripada Galaxy S21 Ultra. Kalau nak bandingkan dengan Galaxy S22 ataupun Galaxy S22 Plus, perubahan itu memang very minor, sikit je. Terdapat pilihan warna baru, saiz dia ubah sikit dan juga dia naik taraf sikit lah specs untuk Galaxy S22 dan juga S22 Plus. Cuma rekaan dia masih sama je macam Galaxy S21 series. Tapi untuk Galaxy S22 Ultra ni, rekaan dia memang totally different. Dan aku boleh katakan yang rekaan untuk Galaxy S22 Ultra sekarang ni, dia memang ikut 99% macam Galaxy Note 20 Ultra ataupun Galaxy Note series punya form factor. Sebab kalau korang tengok secara jelas pada Galaxy S22 Ultra ni, memang ini sebenarnya adalah Galaxy Note, bukannya Galaxy S series. Antara perkara yang aku boleh puji dengan Samsung kali ni adalah Samsung Malaysia sendiri bawa versi Snapdragon 8 Gen 1 untuk pasaran Malaysia, bukannya versi Exynos 2200 yang lately aku tengok dalam news banyak isu tentang dia punya prestasi, grafik, skrin dan pelbagai lagi isu-isu yang kita tak nak. So, starting price dia memang sekarang ni dah ada varian yang rendah, iaitu 8GB RAM dan juga 128GB storage dengan harga RM5,100, dan aku tak rasa 128GB storage tu cukup untuk korang nak gunakan dalam masa yang lama. Sebab 128GB storage tu bagi aku dah macam kurang relevan untuk smartphone dengan harga mencecah RM5,000 kan. Unless kalau smartphone ni bawah RM5,000 mungkin boleh consider lah. Tapi dengan harga lebih RM5,000, 128GB storage tu bagi aku macam memang sangat-sangat mahal. So kalau korang nak beli, aku prefer untuk korang beli terus yang 256GB. Yes, tambah dalam RM400 untuk a bigger storage dan boleh pakai dalam masa yang lama sikit. Sebab yelah, gambar and then video pun sekarang ni dia punya size tu dah besar. Once korang ambil video, dah berapa gig dah dia makan kan. So kalau 128GB storage tu, aku rasa tak sampai 6 bulan dah penuh confirm punya kan. Okay, pertama sekali rekaan yang daripada Galaxy S22 Ultra ni memang korang boleh perasan sendiri yang Samsung sendiri suntik 99% rekaan yang daripada Galaxy Note series pada Galaxy S22 Ultra kali ni. Dan macam kita tahu yang Note series dah tak ada lagi, dah pupus sebab Samsung hanya akan fokus pada Galaxy S series kali ni. So that's why untuk yang versi Ultra, Samsung gabungkan S series dan juga Note series menjadikan dia Galaxy S22 Ultra. So dari segi form factor dia memang dah tak ada dah form factor macam apa yang korang pernah nampak dekat Galaxy S21 Ultra. Reka bentuk yang lebih curvy, tapi kali ni reka bentuk dia lebih kepada petak dan juga dia punya bucu tu lebih tajam, dengan bahagian atas juga pada bahagian bawah ni lebih flat. So itulah rekaan yang kita pernah nampak dekat Galaxy Note 20 Ultra. Cuma Samsung bawakan lagi lah rekaan yang daripada Galaxy S21 Ultra sikit pada bahagian rekaan kamera dia. Cuma rekaan kamera kali ni dah tak ada bonggol besar-besar macam Galaxy S21 Ultra ataupun macam Galaxy S22 ataupun S22 Plus. Yang kita boleh nampak rekaan kamera dia memang masih sinonim je macam Galaxy S21 series, dan secara jujurnya, aku lebih suka ataupun prefer rekaan dan form factor yang daripada Galaxy S21 Ultra. Dia punya reka bentuk tu nampak lah, yang ni adalah Galaxy S series, bukannya Galaxy Note series. Tapi kali ni, rekaan dia memang bentuk petak dan juga dia narrow ke atas. Dia bukannya curvy shape macam apa yang Samsung buat dekat Galaxy S21 Ultra sebelum ni kan. Memandangkan Samsung Galaxy S22 Ultra ni memang form factor Galaxy Note series, so dia ada kelebihan dari segi fungsi S Pen. So apa yang menarik dengan S Pen yang terbaru ni adalah Samsung improve dari segi latency dia daripada 9ms yang ada pada Galaxy Note 20 Ultra. Galaxy Note series yang terakhir yang Samsung lancarkan pada tahun 2020, dan aku sempat gunakan smartphone tu. Tapi untuk latency S Pen yang daripada Galaxy S22 Ultra kali ni adalah 2.8 millisecond, which is drastic gila kot perubahan latency yang ada pada S Pen untuk Galaxy S22 Ultra kali ni. Memang dia punya feel tu rasa seamless gila, tak rasa delay, dan juga dia punya feel untuk penulisan ataupun lukis tu memang sangat-sangat best lah. Tapi honestly, aku bukannya pengguna S Pen yang tega. Aku just gunakan S Pen untuk tujuan sign dokumen ataupun untuk screenshot tu nak tunjuk dekat member aku, so aku lukis sikit kan. So most of the time memang S Pen ni terduduk saja dekat dalam smartphone ni. Selain daripada kita menggunakan S Pen untuk tujuan menulis ataupun melukis, S Pen ni juga boleh dijadikan sebagai physical command untuk kita nak ambil gambar, nak selfie apa semua. Memang very easy kalau kita gunakan S Pen ni. So bagi aku,
benda tu macam kurang membantu untuk aku sangat pun, sebab aku memang jarang lah kalau nak ambil gambar tu letak jauh-jauh kan. Aku biasanya ambil gambar, aku just gunakan smartphone, just tekan dia punya volume button ataupun tekan shutter camera je. Kalau korang perasan, rekaan skrin yang daripada Galaxy S22 Ultra ni memang nyata berbeza daripada Galaxy S21 Ultra punya rekaan yang lebih kepada curvy shape. Tapi untuk rekaan yang daripada Galaxy S22 Ultra ni, dia lebih kepada petak. Memang dia ambil rekaan yang daripada Galaxy Note 20 Ultra sebelum ni. So dia masih ada bezel yang nipis, partial camera dan juga curve display pada bahagian kiri dan juga pada bahagian kanan. Dan macam yang kita tahu, teknologi dan juga quality screen untuk Samsung punya smartphone memang bukan calang-calang, dan Samsung antara pengeluar skrin yang terbesar di dunia untuk smartphone. So skrin yang ada pada Galaxy S21 Ultra pun bagi aku dah cukup bagus dan juga padu dari segi quality dia, display apa semua. Tapi dalam masa yang sama, Samsung pun ada buat improvement dari segi quality dan juga display skrin yang ada pada Galaxy S22 Ultra. Ada 3 perkara major yang Samsung upgrade dari segi display untuk Galaxy S22 Ultra. Yang pertama sekali adalah Samsung masih mengekalkan panel jenis Dynamic AMOLED 2X yang bersaiz 6.8 inci. Cuma sekarang ni dia menggunakan teknologi LTPO 2.0, which is dia akan memberikan refresh rate daripada 1Hz sampailah 120Hz. So benda ni penting untuk penjimatan bateri yang ada pada Galaxy S22 Ultra. Yes, dia masih ada refresh rate tinggi sampailah 120Hz. Yang kedua adalah dia punya kecerahan sekarang ni daripada 1500 nits daripada Galaxy S21 Ultra. Sekarang ni untuk Galaxy S22 Ultra mencecah 1750 nits of brightness. So benda ni penting untuk korang nak gunakan smartphone ni dalam bawah cahaya matahari lah. So misal kata kalau korang dekat outdoor dan cahaya matahari tu terlalu memancar sangat, korang still akan dapat tengok skrin dia dengan sangat-sangat jelas. Dan upgrade yang ketiga pada bahagian skrin dia adalah Samsung menggunakan ketahanan skrin jenis Corning Gorilla Glass Victus Plus pada skrin untuk Galaxy S22 Ultra, membuatkan dia lebih tahan lasak sikit lah. Even sekarang ni aku tak gunakan sebarang screen protector ataupun casing untuk Galaxy S22 Ultra ni. So setakat lebih seminggu ni bagi aku tak ada masalah, tak ada calar, tak ada retak, tak ada cosmetic issue pada bahagian back panel dia. Sebab lately aku nampak dekat Twitter ada pengguna yang dah mula komplain tentang cosmetic issue untuk warna yang hitam tu kan. So far untuk warna ni tak ada isu tentang kosmetik. Cuma untuk pengguna yang tak pakai casing macam aku, memang habuk tu senang gila melekat dekat bahagian celah-celah kamera untuk Galaxy S22 Ultra ni. Dan aku highly recommend untuk korang terus cari casing once korang dah beli Galaxy S22 Ultra ni. Secara fizikalnya memang boleh nampak yang Galaxy S22 Ultra ni nampak besar dan juga nampak bulky, tapi berat dia hanyalah 228 gram saja, which is 1 gram saja lagi berat daripada Galaxy S21 Ultra dan juga lagi ringan daripada iPhone 13 Pro Max yang mencecah 240 gram. So bagi aku berat 228 gram tu just nice untuk kita nak gunakan smartphone ni sebagai phone harian kita. Tak berat mana pun. Even Samsung boleh padatkan bateri sebesar 5000 mAh, dan juga Samsung claim yang diorang upgrade fast charging daripada 25 watt sampailah sekarang ni 45 watt pada Galaxy S22 series. Tapi macam biasa, korang just dapat kabel USB-C to USB-C saja dalam kotak jualan. Korang kena beli secara berasingan dia punya kepala plug tu untuk nak fast charging 45 watt pada Galaxy S22 series, which is korang nak kena spend lebih RM100 untuk dapatkan fast charging 45 watt kalau beli yang original Samsung lah. Tapi aku galakkan untuk korang dapatkan daripada McDodo ataupun Ugreen yang gun charger tu, bawah RM100 pun dah dapat sekarang ni. Macam biasa, link pembelian semua aku letakkan dekat bahagian description untuk korang dapatkan fast charging gun charger tu. Setakat ni ketahanan bateri 5000 mAh dia tak ada isu yang besar untuk aku. Boleh tahan daripada pagi sampailah ke malam. Screen on time boleh dapat sekitar 6 jam ke 7 jam tu memang normal, dan juga bateri masih lagi berbaki sekitar 10 to 20%. Untuk aku nak gunakan smartphone ni dalam masa sehari tu memang tak ada masalah. Ada juga yang cakap yang bateri dia macam kurang sikit daripada Galaxy S21 Ultra. Yes, maybe betul, tapi dalam masa yang sama bateri dia tak teruk mana pun. Bagi aku okey je kalau korang nak gunakan smartphone ni dalam masa sehari tu. Korang akan rasa sendiri yang ketahanan bateri dia memang cukup baik untuk nak gunakan sebagai phone harian kita. Aku nak tanya korang lah, kalau korang masuk kedai Samsung ke kedai Huawei ke Xiaomi apa semua, kalau korang pegang smartphone tu, apa perkara yang korang akan test pertama sekali? Yes, aku jamin mesti korang akan test kamera paling banyak sekali, betul tak? So kamera yang ada pada Galaxy S22 Ultra ni memang ada improvement sikit, walaupun specs masih sama je macam Galaxy S21 Ultra. So ada 3 improvement yang aku notice dekat kamera untuk Galaxy S22 Ultra ni. Yang pertama sekali adalah portrait mode dia. Yang kedua adalah dia punya night mode. Dan yang ketiga adalah dia punya space zoom 100 times dia tu. Dalam banyak-banyak improvement yang Samsung buat dekat bahagian kamera dia, bagi aku yang paling obvious sekali adalah dia punya fungsi portrait mode sekarang ni nampak lebih sharp, lebih details, dan juga potongan blur tu lebih kemas daripada apa yang pernah nampak pada phone Samsung sebelum ni. Yes, aku boleh admit yang kamera untuk Galaxy S22 Ultra ni tak perfect mana pun, still ada kekurangan dia. Tapi dalam masa yang sama aku nampak
banyak gila improvement dari segi portrait mode dia. Cuma untuk nak ambil portrait mode dekat outdoor tu memang agak struggle untuk nak fokus. Aku nak kena gerakkan smartphone ni baru dia boleh fokus dengan betul kan. So agak struggle lah untuk outdoor, tapi indoor memang kurang struggle lah untuk nak fokus pada objek untuk fungsi portrait mode dia. Setakat ni kebanyakan situasi aku ambil gambar menggunakan kamera Galaxy S22 Ultra ni memang dapat hasilkan gambar yang cukup berkualiti dan juga cukup baik untuk night mode dia ke, untuk portrait mode, ultra wide, selfie apa semua. Cuma ada dua perkara yang aku kurang sikit lah dengan dia punya kamera. Yang pertama sekali adalah image processing untuk portrait mode tu. Once kita dah ambil gambar, nak tunggu gambar tu clear tu memang agak lambat sedikit. It takes a few seconds dan paling lama sekali aku rasa aku tunggu dalam masa 30 saat untuk gambar tu jelas. Dan perkara kedua adalah skin tone dan juga kualiti gambar untuk selfie kamera dia. Apa yang kita tengok masa nak ambil gambar tu memang sangat berbeza daripada hasil gambar tu sendiri. So masa nak ambil gambar tu nampak macam okey je muka kan, macam wow ini dah okey dah ni. Tapi bila dah ambil gambar tekan shutter kamera, tengok balik gambar tu, aduh asal colour dia lain pula ni kan. Dia punya highlight tu terlebih clarity, and then skin tone pun nampak lebih soft. So itu adalah antara perkara yang aku kurang gemar sikit dengan selfie kamera dia. Yang lain-lain tu bagi aku tak ada masalah yang besar pun untuk kamera dia. Cuma dua perkara tu saja membuatkan aku macam ralat sikit lah untuk kamera yang daripada Galaxy S22 Ultra ni. Actually Samsung masih mengekalkan fungsi 100 kali zoom pada kamera Galaxy S22 Ultra kali ni. Dan aku nampak 100 kali zoom kali ni lebih stable dan tak struggle sangat untuk kita nak fokus pada tulisan ataupun objek yang kita nak ambil gambar tu. So tak adalah jadi macam patung sangat kan. Nak ambil tu memang kena keras macam tu, tak ada. Just relax, chill-chill je ambil gambar. Gambar tu nampak lebih jelas daripada apa yang korang nampak masa nak ambil gambar tu. Memang nyata berbeza lah. Untuk rakaman video, smartphone ni mampu merakam sehingga 8K dan juga 24fps. Dan aku tak rasa korang akan gunakan sampai 8K sebab size file dia memang akan besar gila. Dan memang akan banyak gila makan ruang storage untuk smartphone ni. Lagi-lagi kalau korang gunakan yang 128GB storage tu kan. Dan aku prefer untuk korang just rakam sampai 4K 60 ataupun 4K 30fps saja. Unless kalau korang memang nak cuba gunakan 8K dia nak dapatkan kualiti lebih crispy, maybe boleh try. Even kalau korang nak gunakan fungsi super steady tu, dia hanya limit sehingga 1080p dan juga 60fps saja dan mampu zoom sehingga 20 kali. Kalau korang bertukar kepada 4K, dia memang akan disable fungsi super steady dan hanya boleh zoom sehingga 10 kali saja. So itu adalah antara kekurangan dan juga kelebihan untuk kamera dan juga rakaman video yang daripada Galaxy S22 Ultra yang terbaru ni. Sekarang ni aku rakam menggunakan selfie kamera 40MP Galaxy S22 Ultra dengan resolusi 4K and 60fps. Macam mana? Okey tak okey kualiti dia? By the way, video ni disponsor oleh Factory Mobile untuk korang nak dapatkan smartphone yang baru, yang terpakai, nak repair phone, gadget, aksesori semua, korang boleh dapatkan dekat Factory Mobile. Link semua aku letak dekat bahagian description untuk korang check it out Factory Mobile, okay? Overall aku memang enjoy gunakan Galaxy S22 Ultra sebagai phone utama aku, dan aku boleh katakan yang smartphone ni hampir sempurna dalam semua aspek yang kita perlukan pada phone yang bagus sekarang ni. Yes, walaupun dia tak perfect, still ada kekurangan dia, tapi banyak kelebihan dan juga kebolehan yang Samsung letakkan pada Galaxy S22 Ultra kali ni. Bagi aku, pelaburan yang bercecah sampai 5,900 untuk nak beli Galaxy S22 Ultra ni memang berbalik untuk display screen dia, bateri 5000 mAh, fast charging 45W lagi, kamera yang memang cukup mantap, dapat Android OS update sampai 4 tahun, security sampai 5 tahun, and then chip Snapdragon Engine 1 untuk pasaran Malaysia lagi. Yes, segala yang kita perlukan pada phone yang bagus semua dah cukup ada dah pada Galaxy S22 Ultra, dan this is the best all-rounder flagship smartphone yang korang boleh dapatkan dekat pasaran Malaysia sekarang ni. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku dan juga ulasan aku tentang Galaxy S22 Ultra. Korang boleh kongsikan pandangan dan juga pendapat korang dekat bahagian komen mengenai smartphone ni, korang rasa macam mana. So guys, jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.